Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Okay, nama saya Muhammad Alif bin Iradi, nometrik I21105174. Okay, untuk video kali ini saya akan menceritakan serba sedikit artikel yang saya ambil daripada buku Wacana Pemikiran Islam. Daging korban bolehkah diberikan kepada bukan Muslim? Jika daging itu dimasak dan dijamu kepada tetamu yang dihadiri oleh bukan Muslim, bolehkah mereka menikmatinya? Mungkin persoalan seperti ini seringkali berlegar dalam fikiran umat Islam, khususnya di Malaysia yang masyarakatnya bersifat pluraliti agama dan bangsa. Muslim dan bukan Muslim tinggal serta hidup bersama dalam satu komuniti berjiran, malah mempunyai hubungan harmoni antara satu sama lain. Pelaksanaan ibadah korban dewasa ini tidak hanya dilaksanakan di masjid atau di surau, malah ada kalanya ia juga dilaksanakan di kawasan perumahan. Kebiasaannya selepas aktiviti sembelihan selesai, kerja pengagihan daging, kenduri dan jamuan akan diadakan. Persoalannya, bolehkah daging korban ini diberikan kepada bukan Muslim? Dan adakah salah kalau kita menjemput jiran tetangga bukan Muslim ini untuk menghadiri kenduri atau jamuan dan menikmatinya bersama daging korban yang telah dimasak? Sebelum persoalan ini dijawab, ada baiknya kita mengenali terlebih dahulu konsep ibadah dan latar belakang pensyariatannya. Ibadah korban adalah antara ibadah yang sangat dianjurkan kepada umat Islam untuk dilaksanakan khususnya bagi mereka yang berkemampuan. Menurut Syekh Jad Al-Haq, mantan Syekh Al-Azhar menerusi himpunan fatwanya Buhut wa Fatawa Islamiyah fi Qadaya Mu'asirah, mendefinisikan korban atau dalam bahasa Arab disebut juga udhiyah, adalah nama bagi sembelihan haiwan ternakan seperti unta, lembu dan kambing yang disembelih pada hari An-Nahru, iaitu Hari Raya Aidil-Adha pada 10 Zulhijjah dan hari-hari Tasyrik 11 hingga 13 Zulhijjah, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT serta mengharapkan keampunan dan keredaan daripadanya. Melengkapkan lagi falsafah pelaksanaan ibadah ini, Syekh As-Said Sabiq menerusi kitabnya Fiqh As-Sunnah menyatakan bahawa pelaksanaan ibadah korban juga adalah sebagai tanda memperingati peristiwa ketabahan dan ketaatan Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS sewaktu diperintahkan agar Ismail AS disembelih. Ekoran kepatuhan kedua-dua Nabi ini, Allah SWT telah menebus dengan menggantikan Ismail daripada disembelih dengan seekor haiwan sembelihan. Peristiwa ini telah menjadi asas pensyariatan ibadah korban yang dilaksanakan pada 10 Zulhijjah dan dirakamkan melalui firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kami tebus anak itu Ismail AS dengan seekor sembelihan yang besar. Surah As-Saffat ayat ke-107. Rasulullah SAW juga pernah ditanya oleh para sahabat tentang apakah itu ibadah korban. Jawab baginda, ia adalah sunnah bapamu Ibrahim AS. Hadis riwayat Abu Daud. Oleh itu dapat kita simpulkan di sini bahawa sejarah ibadah korban telah bermula sejak dari zaman Nabi Ibrahim lagi. Cumanya bagi umat Muhammad SAW, ia bermula pada tahun kedua Hijrah, iaitu pada tahun yang sama solat sunat Hari Raya Aidilfitri dan Aidil-Adha serta zakat harta disyariatkan ke atas kaum muslimin. Kembali semula kepada persoalan yang diutarakan di atas berkenaan kedudukan daging korban. Adakah boleh ia diagihkan kepada bukan Muslim, atau jika ia dimasak, bolehkah ia dijamah oleh mereka? Sudah menjadi amalan dan tradisi masyarakat Islam khususnya di Malaysia, daging korban sama ada mentah atau yang telah dimasak tidak diberikan kepada bukan Muslim. Namun begitu, dalam realiti hubungan masyarakat Islam dan bukan Muslim di Malaysia yang tinggal berjiran dan hidup secara harmoni, hukum berkaitan isu ini wajar diberi perhatian serta diteliti menurut kacamata hukum syarak. Menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili menerusi karya beliau menyatakan di sisi mazhab Maliki makruh memberi makan daging korban kepada orang Yahudi dan Nasrani, manakala di sisi mazhab Hanbali harus memberi daging korban kepada bukan Islam jika korban itu adalah korban sunat. Jika korban itu diniatkan dengan korban wajib, maka tidak harus memberi daging korban tersebut. Sementara itu, bagi mazhab Syafi'i pula, meskipun secara umum para ulamanya tidak mengharuskan pemberian daging korban kepada bukan Islam, terdapat ulama dalam mazhab ini yang membenarkannya. Imam An-Nawawi sebagai contoh menerusi karya utama beliau Al-Majmu'
mengharuskan pemberian daging korban kepada bukan Islam dengan bersyarat, iaitu harus memberi makan daging korban sunat kepada golongan fakir, miskin, ahli zimmi, tetapi tidak harus jika korban itu jenis korban wajib. Walaupun begitu, Syekh Ibrahim Al-Bajuri tidak bersetuju dengan pandangan ini. Beliau menerusi karyanya Hasyiah Al-Bajuri, begitu juga dengan Syekh Sulaiman Al-Bujairimi dalam kitabnya Tuhfah Al-Habib ala Syarah Khatib, menegaskan Allah tidak harus sama sekali memberi makan daging korban kepada ahli zimmi, meskipun daging korban itu diterima oleh seorang Muslim yang fakir atau kaya, lalu disedekahkan atau dihadiahkan daging tersebut secara rela hati kepada bukan Muslim ahli zimmi. Perbuatan itu dikira haram, malah menjualnya kepada bukan Muslim juga dianggap haram. Alasan tegasan ini adalah kerana daging korban merupakan cara atau jalan bagi kaum muslimin mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata hujah pengharaman di sisi mazhab Syafi'i merujuk kepada hujah qiyas, iaitu daging korban adalah bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Lantaran itu, daging korban itu sewajarnya hanya diberi dan dijamah oleh orang yang beriman sahaja, kerana ia bertujuan ibadah. Jelaslah bahawa hukum inilah yang diamalkan oleh masyarakat Islam di Malaysia lantaran mazhab Syafi'i telah menjadi asas pegangan rasmi sejak berzaman. Kesimpulannya, pandangan ini sesuai untuk dipraktikkan dalam komuniti yang berbilak etnik dan agama seperti Malaysia. Tambahan pula, amalan bersedekah dan menjamu makanan adalah amalan yang dianjurkan Islam, malah sering digalakkan oleh Rasulullah SAW. Tiada seorang insan yang berhajat akan bantuan akan menolak bantuan yang dihulurkan kepadanya. Begitu juga jaranglah orang yang menolak hidangan yang dihulurkan. Apatah lagi perut yang lapar mohon diisi. Lebih utama daripada itu, jika pendirian ini diterima pakai, umat Islam di Malaysia dapat mempromosikan Islam menerusi ibadah korban sebagai sebuah agama yang membawa rahmat. Umatnya pula bersifat pemurah dan sentiasa menyantuni manusia tanpa mengira perbezaan budaya dan agama, miskin maupun kaya, walaupun dalam rangka mempraktikkan ibadah. Dengan cara ini juga mudah-mudahan Islam mudah diterima, seterusnya mampu menarik minat mereka mendekati Islam, lantas menghayati keindahan ajaran Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang baik itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.